A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Amin. Asal solat dikiaskan hukumnya dengan garis. Namun didahulukan atas menggaris sebab lebih jelas seperti maksud hadis. Jadi di sini dia kata asal solat itu dikiaskan hukumnya dengan garis. Maknanya asal hukum satrah ni. Ini sambung minggu lepas. Asalnya begini. Dalam hukum syarak, menurut hadis Nabi SAW, hadis sahih, hadis hasan lagi sahih, hadis molek, maknanya Nabi kata kalau kita sembahyang, kita ikut sunnah Nabi, ikut perjalanan Nabi itu, maknanya kita sembahyang tu sunat depan tu digalakkan ke depan tu, kita kena ubah benda tinggi sekadar 2/3 state tinggi ni kalau di tengah padang lah, supaya orang tak lalu depan kita tu, sepatutnya sepadang lah. Kalau di sini kita nak semayang tu, sepatutnya kita duduk dekat tiang tu, tapi jangan menghadap tiang. Maknanya boleh juga, tapi biar kanan sikit supaya dada kita menghadap kiblat, atau duduk tepi kiri ni, tapi tepi tiang lah tu, ini menghadap kiblat. Jadi depan kita tu adalah tiang tu. Nabi kata kalau kita buat begitu, Nabi kata ada orang nak lalu depan kita tu, depan kita tengah sembahyang tu. Kalau dia tahu hukum syarak, ikut Nabi kata tu, dia akan keluar, dia akan kata kepada diri dia, sesat aku ni pergi lalu depan kau tengah sembahyang, sedangkan ada dah sepadang tu, dia tanda tu tiang tu sebagai jangan lalu depan dia menghadap tiang tu. Sesat aku pergi lalu depan sembahyang tu, walaupun 40 tahun sekali pun rela aku tunggu situ, kata ngalah. Kalau orang tu sembahyang, anda yang sajalah, kata Nabi, kalau orang tu sembahyang 40 tahun situ, maka di situlah aku tunggu. Kalau orang tu sudah sembahyang pun, aku sanggup tunggu situ dengan pada pasir je. 40 tahun pun tak apa, lepas tu barulah aku tengokkan dia. Itu maknanya kita kena ada adab. Dan semayang tu jangan litah orang tengah semayang. Jangan litah. Sama juga kalau kita semayang Jumaat kan, kita duduk belakang tak apalah, kita balik awal tu. Kalau kita duduk depan tu, dah saat pertama kita nak balik awal tu, nanti kita akan tengok, kita akan berdepan dengan orang semayang ramai-ramai semayang sunat tu. Kita kena cari celah, macam mana kita nak elok kita jangan litah orang tengah semayang tu. Jangan litah. Tak baik, tak ada adab tu. Orang tengah menghadap Tuhan, hati menghadap Kaabah, hati menghadap Allah, tiba kita lalu syiah depan tu, itu tak ada adab. Tak ada adab. Sebab itulah kalau kita semayang di masjid ini, sekiranya jangan kita semayang tengah ni kan, cari tempat yang boleh kita menghadap tiang tu sebagai sempadang, nak mengelakkan lalu depan kita.
Tapi kalau kita sembahyang tengah ni orang lalu, siapa salah? Orang tumpu salah, kita pun salah juga gelanggu adat. Nabi suruh kata tandalah tempat tu, depan tu beg ke tinggi dua yuka ke, tanda. Jangan pergi sembahyang tengah depan gini nanti orang lalu. Kita nak marah. Kita kata nanti apa ni orang sembahyang lalu depan aku ni. Itu tak kena dah. Jadi kita sembahyang tu ingat orang. Jadi nak mengelak kita diganggu orang, cari tepi dinding. Orang belajar ilmu hakikat, ni yang nak khabar ni. Orang nak belajar ilmu hakikat, ilmu yakin kan? Ilmu yakin dengan Tuhan ni. Rela dia tak pergi sah depan. Rela dia tak pergi sah depan, mereka duduk tepi tu. Tepi dinding, tepi tiang. Supaya dia semua tak terganggu oleh orang akan diri dia tu. Orang tak ganggu dia tu. Itu orang hakikat. Orang makrifat dengan Tuhan. Dia tak bulan-bulan duduk depan ni. Takut dia terganggu. Depan ni orang belakangan siapa, orang belah kiri siapa, orang belakang siapa, terganggu dengan persekitaran tu, dengan surrounding dia tu. Bi'ah tu. Duduk belakang tu, di tepi dinding, nak ganggu apa lagi? Orang hakikat dia suka sembahyang jauh daripada orang supaya dia tak mengganggu. Tak mengganggu orang baca kuat. Tak ganggu dengan siapa lalu. Siapa yang lalu dinding tu, dia duduk situ. Siapa yang lalu depan tu. Itu orang hakikat. Dapat asal juga, sahabat juga. Itulah sebabnya kita sembahyang biar kena dengan adat-adat dia. Ada hati kita dengan Tuhan, ada hati kita dengan Nabi, dan ada kita dengan orang Islam kita. Jangan ganggu orang. Orang tak ganggu kita sebab kita sembahyang tu ikut sunnah Nabi. Situ. Siapa yang lalu? Kita dengan Tuhan. Itu cara dia. Dalam hadis ni dia beritahu bahayanya orang apa ni? Bahayanya orang tidak pasang sepadan depan tu sama ada kepada pasir di garis tu, garis panjang tu sebenarnya yang depan ni. Dalam hadis ni dia cerita Nabi SAW dia kata law ya'lamul baru baina yadil musalli madza 'alayhi kana ayyakifa 40 khairan lahu min ayyamur baina yadayhi. Kalau orang yang nak lalu depan orang semayang tu, orang tu semayang, kita nak lalu depan tu, kalau orang nak lalu depan tu dia tahu hukumnya, itu dia. Nescaya dia sanggup berdiri. Sanggup berdiri berapa tahun tu Nabi kata tu, depan orang semayang tu dia sanggup berdiri 40 memang 40 hari pun dia sanggup. Biar dia sudah semayang tu 40 syahran 40 bulan pun sanggup. 40 sanah 40 tahun pun dia sanggup. Kalau dia tahu ada fadilat besar, nanti orang tunggu habis semayang baru lalu. Maksud kita jangan lalu tengah orang semayang yang ada di tanda sepadang. Depan tu ada rahal katakan, di mana ada rahal itu molek lah tu. Ni kalau semayang depan gini kosong ni orang lalu, itu maknanya kita tak belajar adat lah. Maknanya cari tempat tepi tu sini. Dan duduk sini lagi bagus. Kalau kita orang tu dah rock, pegang situ tiang tak boleh berdiri. Janda tiang tu boleh berdiri, tak apalah. Itu hukum dia. Jadi dalam masalah ini kata Imam Nawawi, kalau seorang tu tidak ada dinding, tak ada tiang tempat dia nak jadikan sepadang, supaya orang tak lalu lepas dia semayang tu, dia menghadap dinding, menghadap mihrab, menghadap kipah, menghadap tiang tu. Kalau dia tidak ada dinding depan dia,
Maka kata qil haram bagi menempuhinya. Jika jauh ia berdiri daripadanya, maka kata qil haram baginya menempuhinya. Bermula kawan yang asal tiada haram kan taksinya. Kalau kita sengaja benar pergi semayang tempat kosong, orang lalu, kita marah, rosak jiwa kita, haram. Benda apa ni? Orang lalu kita marah, salah kita tu. Ini pada masa kita semasa diri lah ni. Kalau semayang Jumaat tu tak apalah maknanya. Tapi bila semayang Jumaat nak keluar daripada kawasan saf kita itu, kita kena jaga hormat kepada orang. Itu dia. Hormat macam mana? Tunduk. Jangan gong tu bik ujung. Itu sombong namanya. Wa ibadur rahmani yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahluna qalu salama. Ibadur rahman, dia berjalan adalah hauna, lemah lembut. Dia keluar lembut je. Ni dak. Kok tepi kita ni kadang-kadang kita kejut, dia tepuk kita belakang ni, kita kejut. Lemah lembut jalan keluar. Kita ada syomernya kehendak kita bergaul dengan orang sesama Islam, sesama iman dalam sebuah masjid atau tempat semayang. Itu dia. Nabi kata gitulah. Itu dia. Kemudian kata dia, kata Imam Nawawi, kita menghadap ke dinding tu supaya orang tak lalu depan kita tu. Kata Imam Nawawi, bermula hikmat disuruh meletakkan dinding tu ataupun pacok kayu ataupun bubuh beg situ ke, ataupun kita semua menghadap kipas ke, menghadap tiang ni ke, atau tepi dinding. Kata dia hikmatnya apa? Kata dia menegahkan mata orang yang sembahyang daripada memandang barang di sebalik dinding, supaya orang semayang tu dia menghadap ke tiang tu, dia tak tengok benda depan tu. Dia tak ada. Dia tak tengok orang lalu depan dia tu. Sebab apa? Orang tak lalu depan dia. Mana semayang ni sebenarnya sekali nak cari ketenangan. Nak cari ketenangan kita tu. Tapi tuan-tuan sangat amat duka cita, kita tidak pernah mengkaji muhasabah sejauh mana kosman kita dapat ketenangan jiwa. Itu dia. Dalam Quran kan Tuhan kata, Tuhan firman dalam Quran, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Surah An-Nisa kan. Sesungguhnya semayang itu orang berimanlah saja yang merasa aman dalam waktu yang ditetapkan. Semayang tadi waktu 5 jam. Orang inna salata, semayang itu kanat al-mu'minin, ada di atas orang beriman, dia tenang dengan semayang dia. Orang beriman. Orang lain tu, orang Islam tu di bawah sikit memang tak boleh lah semayang sah. Tapi orang beriman memang dia semayang tu tenang dengan Tuhan tu. Jadi kaedah kita semayang tu biar betul, biar kena. Jangan pandai baca saja, jangan pandai rokok saja, kena tahu biar betul. Baca tu benda apa gak, rokok tu perkara apa gak, sujud ku benda apa gak, apa hikmah, apa filsafah, apa rahsianya. Orang beriman je yang tahu. Orang beriman je yang tahu. Orang Islam ni macam kita je kat mana? Semayang sebagai suatu ritual, ibadat biasa kita buat. Tak apalah. Tapi murtabak kita nak naik itu, kena semayang, dia lapik pula dengan selagi murtabak. Murtabak Islam jadi murtabak iman. Akhir sekali menjadi murtabak ihsan, hak molek sekali tu.
Jadi orang kita ni belajar tak habisi dan tak kena. Belajar iman tu sekara je. Mengenai Allah Ta'ala. Sifat 20 atau 13. Sifat mustahil 30, 13. Sifat wajib 20, 13 atau 13. Sifat yang mustahil itu 20 atau 13. Sifat yang harus satu saja. Itu iman tu bagi orang awam nak tahu Tuhan tu ada. Itu iman bagi orang Islam. Sebab tu iman tu ada 3. Kalau kita ada dah, iman kita itu dengan makna kita percaya kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kita percaya dengan hati kita. Percaya kepada Allah, percaya pada Rasul, percaya pada malaikat, percaya pada kitab, percaya kiamat dan percaya pada qadar. Semua dia salah. Itu iman yang ditentukan untuk kita orang Islam sebagai asas. Semua kita ada. Anak pun ada, engkau semua pun ada iman tu. Jadi iman tu untuk melepaskan kita daripada hukum dunia. Kalau tak ada iman ni, kafir lah kita. Tak percaya nanam hukum tak boleh. Kafir lah kita. Iman ni jadi dinding untuk kita tak jadi kupu dari kafir. Itu iman tu. Iman duduk peringkat Islam untuk menolakkan jadi kafir. Iman yang kedua pula lain sikit, dia tinggi sikit. Iman yang kedua ni ialah iman dengan arti hati kita buat satu perkara itu kita yakin kita buat satu perkara itu kerana Allah Ta'ala, kerana Tuhan. Dengan iman kita buat kerana Allah Ta'ala. Takut pada neraka, takut nak ke syurga. Molek iman kita tu. Itu iman tu masih lagi pada peringkat pertengahan. Iman mutawassik dia panggil. Iman orang yang pertengahan. Nombor 2, kelas 2. Kalau kelas 3 tinggi tu sekali tu ialah iman kata Nabi at-tahuru syatrul iman. Iman itu bersih, itu bersih hati. Sebahagian daripada iman. Kok tinggi sekali iman tu, ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala, la ilaha illallah. Kok bawah sekali tu kita buang sampah tengah jalan tu takut rebah. Kulit pisang takut rebah tu, buang sampah pada jalan tu takut rebah. Itu iman bawah sekali. Iman semacam inilah kalau kita bela betul-betul, kita buat betul-betul, kita buat betul-betul kerana Allah, dia masuk dalam bahagian hati suci. Iman dengan arti pengalaman hati suci. Maknanya al-imanu hiya nurut taharah wal isbatu as-sakinah. Iman itu dengan arti suci hati kita. Kita ada pengalaman dalam hati kita tu ada as-sakinah, tenang hati. As-sakinah, tenang hati. Wal ikhbat, hati kita khusyuk pada Allah. Itu iman sebenar sekali dalam sembahyang kita. Allah, ada as-sakinah. Asalnya as-sakinah tu bukan nama orang tu, sifat orang beriman, hati dia tenang dengan Allah. Itulah sebenar sekali nampak dalam sembahyang. Itu dia panggil orang ada as-sakinah tu, wa anzala sakinah. Wa anzala sakinah, diberikan ketenangan pada kita tu. Itu dipanggil as-sakinah al-iman. Tenang hati kita dalam sembahyang tu. Hak tu jadi sungguh. Jadi sungguh iman kita tu. Tak menjadi apa. Apa tak jadi. Kita sembahyang Allah. Sejuk hati. Itu as-sakinah, tenang hati. As-sakinah, tenang hati. Wal ikhbatu, hati kita ingat pada Allah. Ingat pada tenang hati Allah. Jadi hati kita jadi itu maknanya ada sungguh benda gitu nanti kita tenang hati itu. Itulah yang kita nak capai. Kita nak masukkan dalam lubuk hati kita tu as-sakinah, ar-rahah,
al-itminan, al-mi'raj, at-tabaddul, al-muraqabah, al-musyahadah. Tu nak tu. Barulah molek hati kita. Yang kita belajar ini tu dari segi syariat Islam. Yang tangkap sikit tu dari segi ihsan Islam. Ihsan mana buat benda hak molek-molek saja kita buat dah sembahyang tu. Ihsan yang buat benda molek-molek saja dah sembahyang. Ingat Tuhan. Bila rokok tu berasa kita ni tunduk pada kebesaran Tuhan, bila sejuk hati kita mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ihsan maknanya buat molek. Asana yusinu ihsan buat molek. Jadi molek ibadat kita tu. Barulah jadi kena sembahyang kita tu dengan kehendak Nabi. Fiqh kena belajar, tauhid kena percaya, tasawuf kena ada pengalaman. 3 serangkaian ni tak lagi. Tu dia. Ingatlah tu. Tu cara dia. Semua sekali ada dalam Quran dia kata benda gitu. Kemudian nak suruh jadi semayang kita tu molek, jangan ikut orang. Orang tak apa lah, dia tak mau mengaji, dia tak mau cari, dia tak mau kaya dengan ilmu. Dia tak mau kaya dengan ilmu. Dia nak kaya dengan harta tak salah. Cari harta banyak-banyak, beri zakat tak apalah. Kita mesti kaya dengan iman. Tak berhajat pada orang tolong kita. Kita tolong diri kita. Allah beri pengalaman pada kita. Kaya dengan iman. Dengan Islam kita ada dah. Dah kita pandai mengucap, tahu hukum Islam ada 5, tahu hukum iman tu ada 6, Islam lah kita. Nak benda apa lagi? Yang kita naknya ialah pengalaman iman kita itu dapat membentuk pribadi kita, hati kita jadi tenang dengan Tuhan tu. Ada sabar, ada redha dengan Allah, rela dengan dia. Dapat mendekati dia. Tengok ya. Boleh tak ni? Boleh tak? Pertama sekali kita kena ada adat tadi lah. Kita belajar tadi ada adat tadi. Pertama sekali cuba kita belajar fiqh. Mula-mula sekali hukum qauli benda apa? Allahu Akbar. Tu dah. Dah kita ingat dalam Allah Akbar tu ingat apa? Ingat kita sembahyang zuhur. Kenapa? Kerana Allah. Itu suara hati kita. Suara hati tu mana dah tu? Allah. Ingat, kita ingat Allah. Mulutnya sebut Allah lah. Sebab dia takut haram tu hukum sembahyang, hukum qauli. Allah, hati kita ni ingat Tuhan tu. Itu hukum qalbi tu, ingat Tuhan tu, ingat lain tak jadilah. Allah. Allah tu niat dia. Dia rasa kita sembahyang kerana Allah. Sembahyang apa sembahyang itulah zuhur tu. Allah. Tak payah sebut zuhur tu, Allah. Ingat ke sembahyang zuhur tu. Dan tiga Allah. Itu niat. Itu takbir haram. Itu yang kita boleh. Pandai sebut Allahu Akbar dan pandai tahu ada suara hati. Kita sembahyang ingat Tuhan. Suara hati je ada. Suara hati je ada. Aku sembahyang kerana Allah, suara hati. Ada tidak sebab selain daripada itu kita rasa al-hudur ma'allah, rasa kita dengan Allah. Walisah lagi baru tu rasa kita naik sejuk dengan Allah. Mamzuk bil mahabbah, Allah kasih, Allah kasih dengan Allah. Wa tamakninah, tenang dengan Allah, tenang hati. Ada tak? Itulah isi bagi Allah Akbar. Kalau tak boleh tak apalah mana. Pada pihak syariat, pada pihak hakikat ini takbir Allah tu bukan kita nak kelafaz tu, lafaz tu syariat sebagai sarang dia tu, tapi isi dia Allahu Akbar. Jadi tenang hati, redha hati, sejuk. Alhamdulillah, nikmat nama, nikmat iman nama dia. Kau tu nak
Hak tu yang berakhir kita sembahyang tu lah. Ada nikmat iman. Iman pada Allah, curah hati. Iman tu makna curah hati, hati-hati dengan Tuhan. Al-imanu nur, iman tu nur hati, curah hati dengan Tuhan. Dan sebab Allah ada nur curah hati dengan Tuhan tu, Allah tenanglah hati kita terus sembahyang. Quran dia kata, ala bizikrillah, tidak kamu sebut Tuhan tu, Allah tu, tenang hatimu. Tapi mengapa kita tidak tenang? Kerana dinding ada, dendeng ada. Hati kita banyak sangat lapis-lapis dia tu. Minda kita masih ingat ke lain, nafsu kita masih bergerak lagi ingat kepada sesuatu yang lain. Hati kita jadi beku sebab didendeng oleh hak ni, hak banyak-banyak ni. Itu cara dia. Kita kena, biar kena molek benda tu, biar kena sampai kepada nektah dia Allah. Nektah Allah tu tenang hati. Hak ni nak bawa ke Tuhan tu. Dan hadis di khabar Allah Ta'ala, Nabi kata, tamu tengok pada rupa kamu, tamu tengok pada jasad tubuh badan kamu. Tuhan nak tengok amalan kamu, amalan saja bukan, dan niatnya sekaligus. Niat ke mana jatuh amalan kita tu? Buat amalan semua pandai belaka, niat kita tu jatuh ke mana? Jatuh pada ingat pada Allah. Dah berasa ke mana? Masa Allah kasih, tenang Allah, lembut hati dengan Allah. Tenang. Kena latih biar kena. Hak ni nak bawa ke Mekah ke, nak bawa ke mati ke, nak bawa ke susah ke, hak tu lah Allah. Baiklah, hak tu nak. Itu kita nak. Itu adab kita dengan Allah dalam semayang. Adab kita dalam semayang tu, kita beradab dengan Tuhan lah. Jangan kita mengadap ke lain. Jangan tinggal Allah dalam semayang. Guru saya pernah kata, jangan tinggal Tuhan dalam semayang. Masa kerja haji tu, tawaf tu, jangan tinggal Allah masa tawaf tu. Ni berebuk berpeluh tubuh, demam kata dia, ustaz. Boleh cium Hajar Aswad tu demam tubuh dia. Kabar saya, dia nak cium Hajar Aswad tu, paksa dia menggagahkan dia, kejar jalan orang muda boleh cium Hajar Aswad tu, balik demam kata dia. Dah itulah benda jatuh pada fizikal. Tak jatuh kata mati hati. Molek tak tu, molek tak apa, tapi jatuh pada Islam, bukan ihsan. Kata Nabi sekali senoma, aku tahu bahawanya Hajar Aswad tu, aku tahu Hajar Aswad tu dia bukan beri manfaat pada aku, dia tak beri mudarat pada aku. Tapi mengapa aku cium dia? Kerana Nabi cium, aku cium kerana itu ikut Nabi. Tengoklah kan molek tu. Kita cium-cium tu tak terasa ingat ke Nabi dah. Ingat kita dengan benda tu, hitam pada hitam tu. Itu maknanya ada sikit selek situ. Tahu selek? Kekurangan di situ. Cium tu ingat ke Nabi suruh. Itibak nama dia. Amrul mutabak nama dia tu. Benda yang dia ikut ubat tu ingat ke Nabi suruh. Kita buatlah. Rahsianya Tuhan tahu. Kita ikut Nabi. Fattabi'uni fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikutlah aku. Nabi kata, nescaya Allah kasih pada aku. Kasih pada Nabi. Nabi kata ikutlah aku. Tuhan kata kalau ikut Nabi, samalah kita kasih pada Allah. Allah kasih ke Nabi, kita kasih ke Nabi, kasih pada Allah, kasih ke Nabi, kita kasih ke Nabi, jadi Allah kasih kita. A sama B, B sama A sama dengan B. Sama. Itu dia. Itu cara dia. Jadi kita buat satu perkara itu dalam bab ibadahnya, sebenarnya saya kerana hamba dan kerana kasih. Kerana hamba dan kerana kasih. Kita kena training benda ni. Jangan buat macam biasa.
Boleh syurga dah kita, tak apa. Neraka payah dah nak kena sebab kita molek semayang. Tapi mutabat musim ni tak sampai kita. Pasal kita belajar ilmu kerohanian, kita tak belajar. Kaedah kita berdiri, apa filsafah rahsianya, kaedah kita rokok, bila kita bersyahadah la ilaha illallah, bila kita syahadah zikir mufrad Allah 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 tu, ke mana kita letak hati kita? Tu kena jaga tu. Jadi rahsia ni kita dapat ubah dengan kita banyakkan berzikir. Zikir lah Allah, supaya Tuhan bagi kita warik, dia panggil waridat hati kita. Tiap-tiap amalan tu ada warik dia. Kalau kita sebut Allah tu, warik dia apa? Sejuk hati. Kalau sebut Allah biasa je, tawaibe, tak manis, tak ada warik. Ajar 40 kali Allah la ilaha illallah, la ilaha illallah, 40 kali ajar. Anak mak kita tak reti juga, tak rasa manis Tuhan tu. Okey, tak apalah, biarkan dia kadang Islam Muslim, pasal hati dia kerah. Tapi orang yang model hati dia tu model cerah, la ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah, mari selalu benda gitu. Kita panggil warik. Tiap-tiap nama tu ada warik dia. Kalau kita ingat kepada buah durian, wariknya mari, biasa nak makan sedap buah durian, warik panggil. Kalau kita lapar perut, warik mari, biasa nak makan nasi, makan kita sedap dak batuk. Kalau kita dagang air, mari warik nak minum air, kita minum air, Allah alhamdulillah sejuk hati. Itu dia warik dia panggil. Tiap-tiap benda tu ada warik dia. Bila sebut Allah, warik mari, tenang hati. Warik dia panggil dah. Kalau tak datang warik itu, maknanya orang itu jahil dengan ilmu hakikat. Ilmu hakikat maknanya. Kita belajar hakikat. Hakikat dia yang tu bukan kulit dia, isi dia. Hakikat Allah tu ialah sebut-sebutnya masa hati dengan dia. Itu. Hakikat semayang tu nak suruh kita kasih ketang dan kita berasa kita hamba dia. Tak ingat syurga neraka dah ketika itu. Ingat satu saja, itu yang bernama Allah. Ada dah hadar hati kita. Itu kita hendak. Itu jelas tu. Jadi balik kepada hukum tadi, kalau kita semayang, mari masjid, cari tepat, menghadap tiang ke, dinding ke, jangan semayang tengah-tengah ni. Jadi terganggu. Lalu syiah-syiah tu terganggu kita. Tu dia. Bukannya haram, tidak. Sunat dibuat dinding depan kita itu, sama ada tiang ke ataupun sebagainya. Kalau pada pasir ditoreh apa ni, toreh panjang sikit, 3 step, ataupun ambil tukar tu pacang tu. Itu isyarat kita sedang semayang, itu kawasan larangan untuk dilalui. Itu cara dia. Ya. Guna aku? Ya. Guna aku? Tu apa benda? Dia tu. Dia tepi pintu tau. Begitu juga. Tengok sama juga. Bila kita panggil orang atik rumah kita, saja duduk tepi pintu tu, kita masuk dalam. Itu satu hal. Apa yang dia begitu? Masuk depan ni tambah duduk tepi pintu gitu. Berderu tepi pintu. Jadi itu sudah jadi culture. Culture ni maknanya budaya kita orang Melayu ni. Dia begitu tu. Tuan rumah dah akan mari masuk biar, tak apa biar. Duduk begitu. Dia dah tahu kelebihannya. Bapa duduk atas tangga tak? Duduk atas tangga tak? Duduk begitu. Jadi macam tu jangan marah saya. Minta lalu sikit. Itu dia. Kita jaga kita sebagai beriman. Kalau ikut orang Islam harus lalu Dia orang Islam lain aku beriman lain aku.
Ingat baik. Orang Islam lain, orang beriman lain. Masuk syurga belaka, tapi status syurga tu banyak Dia punya grade-grade tu sampai 8 grade ada tak? Satu masa Nabi berdakwah balik rumah isteri dia. Isteri dia tu malang tu. Dah. Beri salam tu tak jawab, tidur dia. Nabi duduk luar. Nabi dah tendang pintu lah. Marah dak duduk luar. Tengok kalau pada orang Islam kat marah halu tendang pintu. Pada kita orang beriman ni sabar duduk kat situ tak apa, berzikirlah kita. Satu kes berlaku. Ni kes ni memang betul-betul lah, hakikatnya berlaku sungguh. Bukan dusta, bukan reka. Dia balik, dia kerja. Macam mana tahulah, ada serumah dia tu, orang rumah dia kunci pintu tu depan. Biasa dah kunci pintu tu. Kunci pintu tu balik kerja. Panggil dah terbit. Tendang pintu. Kena anak kecil umur 4 tahun ke bawah, muka sini. Bekeng kau. Orang muda. Apa buat begitu? Lalu ke dapur. Dah. Kan missus kita ada dapur kan? Missus kita ada dapur kan? Mek, apa dah begitu mek? Dah. Mek kita kan bukan ke mek orang lain. Missus kita. Lalu ke depan. Jadi anak tu budak-budak kan, dia gaul dia tu pintu. Tendang. Kena adik cek pintu balik. Beki balik. Itu orang Islam tu. Orang Islam tu maknanya orang beriman dak. Kau ni cakap mang. Balik akhir tak apa, duduk luar tu apa salahnya? Zikir Allah. Ni jadi sungguh ni begini, bukan tak jadi. Jadi ni kalau buat sejuk hati Nabi, jadi sungguh. Tapi kena belajar ilmu ni. Ilmu akhlak Nabi. Jangan musang. Satu masa tu ada Wabisah. Wabisah tu orang lelaki tu dia mari ke Nabi. Dia jumpa Nabi di Madinah. Nabi tengok. Wabisah hari ni ada ni. Nak minta pandangan saya ni kata Nabi, dan suara hati dia. Sabar sini. Ya Rasulullah, saya nak minta fatwa Rasulullah. Bagaimanakah fatwa dia? Istafti qalbak. Fatwanya hatimu kata Nabi. Jaga hatimu. Dah jaga hati macam mana? La taghdab. Jangan backing Nabi. Ulang 3 kali, jangan backing. Berani tak apa backing jangan. Lain berani ya. Lain berani syaja'ah. Ni backing. Musang. Dengan anak kita apa, dengan isteri kita singgung. Itu bukan akhlak Rasulullah. Buat bahaya ke isteri kita tu. Dan kalau kita nak marah sangat kata Nabi, kalau kita nak marah tu belam diri, jangan kita kau jumpa ke isteri kita, ke anak kita, kena duduk. Nabi kata, ingat Nabi bagi strategi. Kalau kita duduk tu berasa tak padan juga, undur belakang, lari. Dan kalau undur belakang tu berasa nak senggar lagi, nak marah lagi anak kita, isteri kita atau lain, mandi. Nabi kata ambil semayang tu, hilang akhir. Itu Nabi ajar. Jangan beken, berondeng benda apa yang tak kena. Tak betul? Wa amrun syura bainahum, berondeng tu Nabi kata. Jangan kamu. Boleh betul. Itu cara dia. Itu akhlak Nabi gitu lah. Jadi maknanya kita kena jagalah akhlak orang beriman. Akhlak orang beriman, akhlak Rasulullah SAW. Itu cara dia. Jangan kita buat kasar-kasar ya. Itu cara.
Dan seterusnya kata dia, kalau sekiranya tidak ada benda kita nak buat satrah tu, dinding tu untuk kita menghadap, kita gunakan apa ni, 2/3 beg ke tinggi tu ke, ataupun rubuh benda depan tu ke. Ini senang je, kita sini di masjid tak apalah ni. Tak apa. Kalau padang pasir kena buat apa ni, kata Nabi, digoreskan tanah itu, pandai garis tu 3 seter kita semayang sini. Orang tahulah maknanya. Kita semayang tu orang tak ada depan kita tu. Itu cara dia. Jadi bahayanya Nabi kata gitulah. Bahayanya orang yang semayang tadi, yang ada cukup dengan adat dia, ada tempat dia dinding tu mengadap tu, ni kita kalau depan dia tu, orang yang depan dia tu bahayanya ialah disesat kelak. Pasal apa? Dia tidak ada adab menghormati orang semayang tadi. Itu cara dia. Habis tartib urut, tartib ikut apa ni, ikut penggunaan batasan solat, dinamakan satrah. Seperti di atas adalah yang digunakan sebagai pedoman. Lain halnya menurut kewahaman dari pembahasan Imam Al-Mukri. Kata dia yang molaknya kena jaga tertib lah mana. Jaga tertib ni mula-mula sekali masuk masjid, kita cari ni dinding tu, dinding. Dia ni dinding duduk situ tertib. Kalau sini ada orang dah, barulah ni tiang-tiang ni. Tertib. Kalau padang pasir kena ubuh apa ni, beg kita tinggi dekat 2 jengkal ni, beg kita buat cacang kita padang pasir. Tertib dia kan. Kalau tak ada ni, gariskan. Khatu makna garis. Barulah kita semayang tenang, kita tak ada nak ganggu dah. Tak ada ganggu dah. Itu cara dia. Bila menggunakan suatu sutrah, bila kita gunakan satu dinding tempat kita menghadap tadi, seperti di atas, sedangkan tingkat sutrah atasnya itu juga mampu menggunakannya, maka dianggapnya tidak bersutrah. Ini kita panggil, apa dipanggil sini ni, dalam kitab ni disebut ni dia kata sini, Pamata adalah an rutbatin ila ma dunha ma'al qudrah alaiha kal adam, kata dia. Tengok data sini. Pamata adalah an rutbati ila ma dunha ma'al qudrati alaiha kal adam. Data sini makna di sini, kalau kita buat tidak tertib, buat tertib, patut kita masuknya ni dulu. Tapi dok, kita masuk duduk tengah ni gini. Kita buat beg itu tengah ni lah. Tak jadi tu. Bukan gitu maksud. Kita ambil hak mana utama dulu. Itu dia. Kalau dia padang pasir, maknanya sebelum kita toreh laluan tadi 3 seter kita situ, utamakan sebelum toreh tu, kalau ada beg, ambil tu. Beg ada tapi kita toreh tak jadi tu. Utamakan mana hak lebih besar dulu. Jangan ambil kecil. Hak besar kita tinggal. Maknanya kita buat sembrono gitu, maknanya dia tak nak. Ambilkan hak mana, hak yang lebih besar dulu. Tak boleh ambil kecil.
Mana kalau tak boleh buat semua sekali, hak tu tak boleh, hak ni tak boleh, hak ni tak boleh, baru toreh. Itu dia panggil al-ma'suru yuqaddaru biqadariha. Al-ma'suru yuqaddaru madunha. Maknanya hak senang tu dulu kita ambil. Obsor senang dulu, molek sekali. Kalau tak boleh molek tu, ambil kurang sikit. Kalau tak boleh lalu, pakai toreh gitu je. Tapi dalam masjid tak timbul, kita nak toreh itu tak timbul. Yang kenapa hak yang paling kurang sekali dalam masjid ni, kalau orang penuh, di mana tempat celah yang boleh kita gunakan satrah kita supaya kita dapat ikut hak Nabi suruh buat juga walau di mana pun. Hak paling mudah sekali. Cari tempat paling mudah sekali. Di mana? Cari lah. Ujung nu ke ujung nu ke. Sekiranya tidak menghalangkan kita daripada berjemaah. Mana kalau siapa tak sama dengan imam bertakbir dan tu, itu lain pasal lah. Mana kita kena ada kaedah tu. Kalau kita pergi di mana-mana pun macam kita pergi Kuala Lumpur, siapa tempat masjid tidak ada, tak ada masjid, waktu zuhur dah nak habis dah, kita semayang lah tepi jalan tu. Kita ada, kita mengadap kereta kita lah, tak tahu. Itu cara dia. Jangan duduk larut tu. Kita ada satu dah kereta kita tu. Jadi di situ makna kita tahan kereta kita untuk situ, kita semayang sini, itu nama ibadat lah tu. Ibadat ni hak ni bawa pahala akhirat kelak. Bukan saja tu ibadat kita buat di sini, padahal kereta kita semayang sini, ibadat tu hak ni bawa ke akhirat kelak pahalanya. Jadi nak jadi pahala banyak sangat. Sama juga hari Jumaat. Hari Jumaat kita mandi subuh tu, nak sembahyang subuh katakanlah, atau tengah hari nak kita mandi katakanlah. Apa salahnya? Jiru tu niat aku apa mandi sunat Jumaat, boleh pahala. Tapi kalau tak belajar bab mandi sunat, dia tak tahu, tak boleh pahala. Tak boleh jadi kerja akhirat benda gitu. Itu dia. Sama juga kalau kita pergi ke tandas, kita buang kecil air besar, kita basuh dah. Tapi apa salahnya kita ambil semayang hijab, kita keluar tandas, sedangkan kita masih itu dalam keadaan bersih dah, tak molek dah. Kita keluar tandas, habis semayang kita basuh tangan, basuh muka, basuh ambil akal sekali, basuh muka, tangan, kepala satu pepak cukup. Basuh kaki, rekah je, ikut masakan api pak je. Ambil basuh muka, tangan dua, sapu kepala satu pepak nak. Kalau semua lagi bagus, basuh kaki, dapat pahala dah tu. Lepas tu kita pergi pula tandas nak kecil pula benda, kita keluar tu ambil semayang pula, apa salahnya? Pahala kita dapat sepanjang masa itu. Itu benda. Tapi nak tahu benda tu ke mana? Nak tahu itu barakah kita dapat. Hak ni lah tanang tadu ni dapat kat akhirat. Kau tanang duriang dapat piti di pasar, boleh piti, boleh kereta katakanlah. Tapi orang ni bukan piti ni, akhirat tu boleh. Tu. Jadi orang beriman, orang Islam ni ada pahala semua dia dah. Ada pahala semua. Masuk masjid ikut kaki kanan, bukan bayar. Kalau masjid ikut kaki kiri, pahala dah. Orang mengajar dalam kitab fiqh kata memada dia mengajar tu menepati dengan dia tak semayang tahiyat masjid. Dalam kitab dia kata kalau guru mengajar dalam masjid-masjid, dia tak pahala dia mengajar ni boleh mengatasi tak orang semayang apa ni, orang semayang tahiyat masjid. Maknanya kalau tak sebab tahiyat masjid, tak apalah, main ngajar. Itu maknanya ada pahala belaka. Walau mayakir boleh pahala juga. Orang lain boleh pahala, kita boleh pahala juga ramai-ramai ni. Itu cara dia. Hak ni jadi kerja dunia, jatuh ke akhirat. Kita tanam deriang, tanam remuk utang, marilah tikus ke tupai ke makan buah deriang kita tu, makan apa ni, buah remuk utang kita. Tak banyak lah maknanya. Nabi kata
Orang yang cocok tanam di bumi mati ni bumi yang orang pegang, bumi hok di luar. Bumi mati, bumi benang buka lagi tu, buka tanah tu macam Felda. Tiba-tiba kita tanam, tiba-tiba marilah binatang makan buah tu. Maka dia dapat pahala. Orang tadi. Pasal apa pahala? Burung makan, dia makan pisang tu, buat adik ke anak dia orang. Anak dia jadi hidup. Pasal makan dia. Jadi makna burung tadi ada keturunan dia, hasil makan buah-buah kita. Itu nama dia kerja dunia. Kenapa kerja dunia? Jadi kerja akhirat pula. Pahala tu berganda-ganda pula. Itu jadi rahmatnya orang Islam kita ni, kalau dia pandai dengan ilmu Islam tu. Itu cara dia. Habis. Dan sunat sutrah itu tidak diletakkan tepat di mukanya. Jadi kalau kita semayang nak gunakan apa ni, nak gunakan sutrah dinding tu macam tiang ni, jangan kita menghadap tiang tu, ambil sipi tiang belah kanan atau sipi tiang belah kiri ni, yang tengah gitu, ambil sipi-sipi dia supaya dada kita menghadap ke belah. Bukan directly 100% menghadap tiang, tidak. Kena sipi sikit, belah kiri sikit atau belah kanan sikit. Itu dia. Sunat sutrah tidak diletakkan tepat di mukanya, tapi agak sebelah kanan atau kirinya. Maksud kita tak siaga semayang di tengah gini, di tengah gitu, di tengah begitu. Siaga semayang tu cari tiang, duduk belah tanah kanan tiang, Allahu Akbar, atau belah kiri tiang, Allahu Akbar. Dada menghadap belah. Orang lain tak boleh dah. Tak boleh dah. Itu sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Sunnah Nabi gitu lah. Nabi semayang gitu lah. Dia duduk tengah-tengah gini. Duduk tengah tu boleh juga, tapi bukan haram duduk tengah semayang tu, tak ada seterah tu. Tapi sunat kita buat ikut Nabi buat, untuk mencegah orang lalu depan kita, dan untuk ittiba' Nabi. Ittiba' yang mana amru muttaba', hak perkara Nabi buat tu kita ikut. Sallu kama ra'aitumuni usalli, semayanglah kamu bagaimana aku semayang, Nabi kata. Khudhu anni manasikakum, buatlah haji macam aku buat kerja haji. Tawaf gua ni, sa'i gua ni, tahlul gua ni. Itu dia. Baik ibadah. Tapi kalau urusan dunia, nak buat kapal terbang, nak tanam pokok apa dulu yang kahwin katakanlah, semuanya sekali itu sya'nud dunia, kerja dunia. Fa antum a'lamu bi umuri dunyakum. Itu kerja dunia, kamu kena belajar, tahu tak? Nabi kata, kamu lebih tahu. Dia suruh kita belajar. Belajar ilmu dunia lah. Nuak perahu, nuak kapal terbang gitu gini. Sebab Nabi kata, mu tanah kema, buatlah. Antum a'lamu dunia tu, mu nak cantung pokok kema jadi banyak, takbirun nakhli talqihun nakhli, buatlah. Antum a'lamu bi umur duniakum, kamu lebih tahu. Nak bagi kereta ke, belajarlah. Tuhan beri ilmu kerana kita ada otak. Tuhan ada, kita ada hati, kita ada ingatan. Tuhan ada nafsu untuk kita bergerak, bekerja. Itu cara dia. Wa kullu safin satratun liman khalfahu in qarba minhu. Qala al-Baghawi satratul imam satratum man khalfahu. Setiap baris adalah sebagai sutra terhadap barisan belakangnya. Kalau kita semayang baris sebaris, jadi hak baris depan tu sutra kita tu. Orang duduk belakang kita tu sutra dia tu. Orang lalu tu tak boleh. Ni kita semasuh ni.
Itu sah yang kedua kita pula. Jadi orang depan kita tu sah kita lah tu. Pasal dia tak lebih dari 3 star. Antara satu sah jangan lebih 3 star. Lebih 3 star tak dapat pahala sah. Kita semayang ni ada 2, 3, 4 pahala. Pertama sekali kita duduk sah depan, dapat pahala. Yang kedua kita duduk sah tu dengan sah depan tu, sah belakang sampai ujung tu jangan lebih daripada 3 star. Sah 1 dan sah 2 jangan lebih 3 star. Sah 2 jangan 3 jangan lebih 3 star. Hak akhir jangan lebih daripada 3 star. Kalau lebih 3 star tak ada pahala sah tu. Yang ketiga, sah yang paling baik sekali orang lelaki hak depan sekali. Oh comel tu sah. Sebab dia mendekati imam. Orang puan pula sah yang paling baik sekali hak belakang sekali. Hak belakang tu, bukan depan tu. Orang puan yang baik, jangan dia kata duduk sini depan dia tu. Dia kena duduk belakang tu. Kalau ada budak-budak duduk depan, tengah budak-budak. Si biang duduk tengah, Anissa duduk belakang. Dan apa awal sahabat itu paling baik sekali. Tapi kalau sekarang ni dia di dinding dah. Apa sebelah ni, lelaki sebelah ni tu lain pasal, tak apa. Ada zaman Nabi gitu. Zaman Nabi imam sah makmum lelaki, sah makmum budak-budak, sah perempuan akhir sekali. Akhir sekali tu hak paling baik sekali. Orang lelaki hak depan sekali, hak tu hak baik sekali Nabi kata. Tapi orang perempuan ni tak apa, dia ada apa ni, dinding ada sebelah tak apalah. Orang lelaki pun tak tengok, dia pun tak tengok, dia tak apalah tu. Pasal dia sudah belah dua tepat tu. Cara dia. Habis. Kemudian kata dia lagi, walau ta'arati sutratu wal qurbu minal imami aw safil awal faman la yuqaddam. Bila terjadi bersipang siur antara menggunakan setelah yang cukup mendekat imam dengan menggunakan setelah apa yang cukup di baris berdepan, yang mana harus diutamakan, kata dia. Kata guru kami, kulung muhtamilun, kata dia. Kalau sekiranya setelah tu dekat dengan imam, seterusnya lagi tu apa ni, sah yang kedua pula, sah awal, sah imam situ, depan. Sah yang pertama sekali situ. Hak mana kita tindak? Ni sah imam, makmum belakang dia. Tu sah yang pertama lepas imam tu. Sah kedua dia. Hak mana nak ambil tu? Sah imam pun dah semakmum belakang tu. Jadi kita nak utamakan sah imam dekat dengan imam ke atau sah yang pertama tu, nak ambil mana tu? Tu dia. Bila terjadi kesipang siuran antara menggunakan satu sah apa yang cukup dekat dengan imam, menggunakan setelah apa cukup berada di baris depan, yang mana harus digunakan sah pertama dengan imam, dekat imam. Bersipang siur, lu sah belakang dia juga. Ini kosong dan sebagainya. Sipang siur nak. Kau mana kita nak ambil tu? Sah imam ke? Situ ada kosong, sini penuh. Mana sah tak cukup, ada lompang tu sah tadi. Kau mana kita nak ambil? Nak pergi depan imam sudah penuh. Itu dia. Depan ni kosong ni, dia kosong dan sebagainya. Jadi di sini kata dia nak ambil mana? Dekat dengan imam ke? Kena ambil belakang tu, dekat imam juga atau kosong. Macam-macam keadaan berlaku. Sama ada kita nak ikut dekat dengan imam, hal lain ada juga dekat dengan sah pertama tu. Guru kami kata muhtama
Bisa-bisa boleh belaka, boleh jadi belaka. Kata dia kesemuanya bisa saja, namun yang jelas dalam pendapat para ulama ada cukup berada baris depan bila solat dalam masjid Nabi. Kalau masjid Nabi kita ambil sah yang pertama lah. Sah memang lah begitulah mana. Itu dia. Masjid Nabi. Yang pahala daripada berganda-ganda masa Nabi itu, kalau tidak di sana maka memenangkan mendekati imam sebagai sutera solat hanya, kata dia. Tengok dia kata wa zahiru kalau lahum yuqaddamu saful awal fi masjid Nabi. Wa in kana khajal masjid muhtasib bil mudha'afah, kalau ada dalam masjid itu memang keadaan tu, kata dia, keadaan dia tu, tengok dia kata yang pahalanya berganda-ganda. Jangan baik semula. Guru kita berpendapat, Ibn Hajar kata begini, kalau keadaan saf tadi bersifang siur, nak ke depan imam pun boleh juga. Saf pertama bagus juga maknanya, nak gana tu. Jadi kata dia kesemuanya itu bisa saja, boleh jadi begitu, kita boleh pilih. Bisa saja, bisa saja, harus mana saja. Namun yang jelas dalam pendapat para ulama ada cukup berada baris depan bila solat dalam masjid Nabi. Kalau masjid Nabi ini baris depan, masjid Madinah tu, masjid Mekah tu, yang pahalanya boleh lipat ganda sebab masjid Nabi. Kalau tidak di sana maka memenangkan mendekat imam sebagai sutera solat. Kalau bukan masjid Nabi, kita ambil sebelah mana dekat dengan imam tu. Kalau imam jangan ambil sutera yang pertama, dekat dengan imam tu kita ambil. Itu cara dia. Kalau keadaan tu tak teratur, maknanya ada sini cukup sah, ada sini tak, tapi dekat dengan imam. Kalau masjid Nabi dekat imam. Bila ia telah solat dengan menggunakan solat satu setera, maka sunat bagi dia sendiri dan juga orang lain mencegah lewat pada daerah antara yang solat itu dengan setera yang memenuhi syarat, kata dia. Tak faham ni. Wa iza shalla ila syai'in minha, maknanya bila seorang tu semayang menghadap sesuatu, seorang itu bahasa Arab senang sikit baca. Wa iza shalla ila syai'in minha, bila seseorang duduk semayang menghadap pada sesuatu, menghadap tiang ni, tepi ni, fa yusannu lahu wa lawrihi dafu ma bainahu wa baina sutrati al-mustaqil syurut, maka sunat orang lain tolak orang lalu antaranya dan antara sutra yang sempurna bagi syarat. Waqad ta'adda bimururihi liqaumi mukallafam. Jadi kalau kita dah menghadap sutra ini, kata dia, kalau sini tak boleh tidak, maka sunat bagi dia dan bagi orang lain, dia boleh tolak orang lalu tu. Sutra kita buat sini, menghadap sini, ataupun bagi orang lain, orang pak lain tak kira lah, dia ikut kita sama ke. Sunat apa? Dafu, tolak orang lalu, tolak. Pasal kita ada di sepadang kita, tolak. Tak boleh. Sunat tolak, tapi jangan tumbuh. Tak. Itu semayang tu. Itu dia kata dia. Bila ia telah solat dengan menggunakan salah satu setera, mana? Dinding ni, tiang ni, ataupun sana, ataupun depan kipas ni, kata dia, tong ibarat dia. Bila ia solat dengan menggunakan salah satu setera, situ ke sini ke, depan kipas ke, lagi salah satu nak, maka sunat bagi dia sendiri dan juga orang lain mencegah orang lalu, orang lewat.
Sunat bagi orang tadi hak ni dia kata jangan lalu. Kita kena orang lain jangan lalu depan ni. Jangan lalu. Tak lalu. Mana kalau semai ramai-ramai ni depan ni ikut kita, disuruh tu saya ikut Ustaz Ali, saya ikut Syed ni, orang lain tak lalu kat depan ni. Itu dia tak boleh lalu tu. Tu dia. Sunat dia tahan orang lain lalu tu, dan di antara suturah al-mustafiyah lil su', dan juga di antara suturah yang cukup syarat. Cukup syarat mana? Betul-betul di sembahyang depan ni. Betul-betul di menghadap back ni. Yang panjang dia 2 kali. Dia orang lalu kena tahan. Jadi orang lalu tadi ketika orang itu orang akan bawa pada satu kesesalan pada diri dia tu sebab dia canggah dengan adab Rasulullah SAW tu. Itu tak baik tu. Wa qad ta'adda bi muluhul kauni mukallafan. Kadang-kadang dia jadi melampau tu. Sebab dia lalu depan orang tu, sedangkan dia orang mukallaf, budak-budak tak apa. Orang mukallaf tak boleh lalu depan ada orang tukang sembahyang tu menghadap ke satrah tadi. Orang mukallaf tak, orang budak-budak tak boleh, orang mukallaf tak boleh. Orang mukallaf macam kita ni sembahyang depan ni menghadap ni, orang lalu tak boleh. Budak-budak kita nak kata apa, dia tidak mukallaf. Macam budak anak kita tengah sembahyang, kita bawa dia, janji dia awal orang sembahyang yang berjalan, dia berjalan lalu depan orang tu. Kita tak boleh larang budak tu. Jangan pula kita kuih dia tu, yang kita tak boleh itu, tak baik tu. Sabar. Ini sabar. Tak boleh pasal dia bukan mukallaf. Jangan jauh kekerasan budak-budak. Sebab ini saya bawa lah budak tu. Sebab dia budak umur 5 tahun. Nak kalau dia belum sunat lagi tau. Belum sunat. Kadang-kadang kita dah baca tahiyat, dia tak belakang kita tau. Ulama mazhab kita ada menyatakan bahawa kalau budak yang belum berkhutang dah, kita semayang, kita tanggung dia tu, dia duduk atas belakang kita ni. Dalam burung dia tu ada najis. Dalam burung dia najis. Kalau dia kecil, dia gelembung kulit burung tu. Lepas tu dia keluar kecil tu, jadi air kecil tu gelembung dalam tu dia tu, gelembung tu bila dia kin, dia jadi najis benda tu. Ada tebik najis kotor tu. Dia nak basuh tak boleh pasal dia sunat lagi. Jadi bila kita sujud tu ni mari duduk atas belakang abah dia ni, berarti kita menanggung najis. Zaman Nabi tak kira, zaman Nabi dulu pesan, zaman Nabi dah masa sebulan tu, zaman Nabi masa sebulan 7 hari dikut tu dah ni apa ni sunat dah budak-budak mana ni zaman Nabi. Zaman Nabi budak-budak kecil-kecil dia sunat dah zaman Nabi. Kita umur 7 tahun 8 tahun baru sunat dah. Zaman Nabi kecil sunat dah. Tengok Nabi sendiri. Sebaik saja Nabi dizahirkan di bumi ni, siapa yang meminatkan dia, wa khatanahu abuhu, bapak toki dia tu. Toki dia Jadu Abdul Talib. Abdul Talib yang khatang Nabi. Belum balik lagi begitu. Kecil lagi ya. Tu kena budak, baca budak yang tak mukallaf ni kita boleh kira dia. Kalau kita buat sesuatu jinayah, kita salah. Pasal dia kira orang yang tidak mukallaf ni orang gila. Budak yang belum akil balik. Kalau dalam bahasa Nabi ni dia kira budak yang belum sampai umur 12 tahun. Orang lelaki ya. Perempuan kita 15 tahun orang lelaki. Perempuan 9 tahun boleh jadi. Orang pitang, orang seli al-balan orang safi. Orang safi ni kita panggil, kita nak kata dia orang bodoh. Orang ni dengung tu, budak-budak dengung tu tidak ada mentaliti dia ni, tak boleh nak kira. Pitih tak kenal. Makan dia reti. Kita panggil orang bodoh. Bodoh kasar sangat. Kita panggil orang cacat akal. Dia bukan gila. Itu orang tak mukallaf. Jangan godang dia. Kedua salah pun jangan godang, tak baik. Pasal dia tak ada hukum taklif atas dia.
yang godang dia. Siapa lagi? Orang bodoh, orang gila, orang tua saya lagi. Orang tua yang sudah hilang akal tu, orang nyanyuk abang yang itu tak ambil kira tu. Dosa nak kata apa dia buat macam mana. Dia makan tai pun makan tai. Sungguh ni dah tua lah makan tai. Ya Allah, dahsyatnya. Kata Nabi, baiklah kita mati kalau mati tu baik. Baiklah kita hidup kalau hidup tu baik dah. Nabi kata, dia pesan kita lah. Jadi budak yang tidak mekalah ni kita kena jagalah ni. Jagalah kita sebagai wali dia tu, kena jagalah. Jangan dia berjalan takut berlanggar dan sebagainya. Itu kewajipan wali. Kewajipan pok dia, mak dia. Kalau tidak pok, mak dia dan sebagainya. Itu dia. Haram melewati di muka orang solat sejauh antaranya selagi berlaku baginya kesunahan mencegah. Haram lalu ya. Haram lalu. Kalau kita semalam masjid, orang lalu depan kita, haram tu. Kita sembahyang sunat tahiyat masjid, orang lalu depan kita, haram namanya. Sebab kita ada satrah kan, orang depan kita ada dok. Tu satrah kita tu tadi ya. Kita duduk belakang tu. Ni satrah kita orang depan. Orang lalu depan kita tengah sembahyang sunat. Haram. Yang lebih baik haram. Selagi satrah tu ada, soh depan kan penuh, kita belakang, kita sunat. Jadi soh tu sebagai satrah tu, dinding kita praktis sembahyang tengah tu. Mereka kita duduk situ mari sembahyang, itah depan kita, haram. Selagi orang di depan tu sebagai dinding, haram orang lalu. Jangan buat pandai-pandai. Kita mai akhir, tengah orang duduk tu, siapa tak baru ni. Kita mai akhir, apa mai akhir buat gitu orang. Tak boleh kau orang agak mana, kena jaga lah. Orang tengah semayang lalu depan tu, tak boleh. Orang menghadap Allah Ta'ala, kita gelentang depan tu. Nabi tak suruh buat begitu. Ingatlah tu, Nabi pesan dah tadi, saya baca hadis ni. Haram tu. Haram melewati, mana melalui di muka orang solat, di muka orang semayang tadi, sejauh antara dia selagi berlaku baginya kesunahan mencegah, sekalipun tidak ada jalan lain untuk ia lewati. Walaupun jalan tutup dah, tak boleh lalu juga. Pasal lalu lah, penuh orang nak masuk depan, lalu depan kita, apa gitu, duduk belakang tu. Ni orang ni, orang tengah semayang ni, pandai-pandai orang tengah semayang bagi depan. Siapa suruh jaga adab itu? Tak baik, haram. Tahan dia, jangan marah. Secara dakwah jangan marah. Berdakwah tak boleh marah. Dakwah bil hal, berdakwah dengan kelakuan baik tu tinduk. Jangan marah mana. Yusannu lahu dafu, sunat bagi dia tu tahan. Menahan lalu. Nak buat mana? Allahu akbar. Jadi sebab berduduk kan, baca tayyib Allah, oh lalu. Angkat tangan. Nak jaga dia takut jadi masuk api neraka. Hak berhenti 40 tahun ah. Kita baca tahiyat tu, jalan tak ada dah, nak lalu juga. Tak ada dah, tak ada orang lalu. Penuh. Full. Nak lalu juga nak cari di mana tu, penuh dah. Dia tak lalu lah. Dafu ni tolak, mana dia dafu tolak. Lu tolak gitu. Anak buat tahan gitu, itu perhaluh dah tu. Ku tolak gitu. Dia depan dah. Itu dafu tu tolak. Boleh dah tu, sunat tolak tu. Tolak ni bukan mana tahu tolak lah. Tahu tolak dia tahu ah. Dekat tangan. Dafu tolak. Dafu ni tolak.
Tolak tu. Orang kata buat gitu. Itu pahala dah tu. Biar kasar sikit tolak tu. Dia berhenti sikit. Sunat tu, tak pahala. Kita boleh pahala untuk jaga dia supaya jangan jadi berdosa. Nak tolong dia jadi baik tau. Agak kelak tu. Tu cara. Ya. Orang masih sibuk. Lepas tu tak faham tu. Bukan ni? Orang masih sibuk. Ya. Yeah. Itulah dia kata dulu tu, orang yang muafiq nak keluar dulu. Gitu. Nak gana tu. Nak gana tu. Mudah jawab. Mudah sangat jawab. Siapa boleh jawab? Nabi. Ya, Nabi. Zaman Nabi dulu, Nabi tidak tinggal di dua tempat semayang dia tu, sudah semayang. Kecuali orang puang habis balik baru Nabi keluar. Dah. Tengoklah. Dah kalau kita semayang, dah orang tengah semayang kena lalu dah, pasal dah sedap dah. Tunggu lah. Berapa lama tunggu saya? Sejam? Habis saya 5 minit berzikir. Dia beri peluang kita untuk berzikir 10 minit sejak situ. Ya? Ya. Orang buat sekarang tu kita tak ikut sangat saya. Depa anyu tu. Dasar itulah mana kita tidak mensediakan buat begitu. Gini saya, pasal kita ngai kepada orang tengah tu lagi masih dalam suasana ibadat tak tu. Yang kedua, kita tak mau tinggal sunnah Nabi tu. Yang ketiga, ada pun kita berzikir. Berzikir ni tuan-tuan jangan pandang rengang. La ilaha illallah. Jangan pandang rengang. Zikir mana? Bukan la ilallah tu saja, la ilallah. Zikir hati, ingat Tuhan hingga sejuk hati, no. Ya Allah. Ya Allah. Sejuk hati biar ada perubahan pada fizikal kita, no. Nak kata lah. Biar sejuk hati, biar sejuk hati, sejuk hati. Nabi kata biar sejuk hati. Jangan zikir kuat-kuat. Kalau kita dalam berjemaah, biar sejuk hati. Ya Allah. Sejuk. Insya-Allah Taala kita cerah hati. Itu dia kata puji itu bagi Allah. Allah yang mengatur hidup al-anam manusia. Tuhan menjadikan hamba-Nya itu ada fitrah. Fitrah itu ada keinginan hendak kepada Allah. Mereka bersemayang tu ialah kerana iman kepada Allah, kerana iman. Dan mereka rehat hati dia kerana dia orang golongan ihsan. Ihsan ni orang baik. Nak sampai Islam naik iman, ihsan orang baik. Orang baik macam mana? Dia semayang, ingat pada Allah. Allah melihat dia, Allah perhati dia, redha dengan Allah, sejuk hati dengan Allah. Itu al-muhsinin nama. Waktu nak zikir tu la ilaha illallah. Zikir muhsinin. Bukan zikir anggam tidak. Itu bagus dah. Zikir al-muhsinin, zikir dengan perasaan hati yang cenderung pada Allah, yang tertarik, yang kita panggil bertakhta dalam hati, yang kita panggil tamakun dalam hati kita tu. Tamakun maknanya lekat di hati kita, tertarik pada hati kita kepada dia tu. La ilaha, tertarik hati kepada dia tu. Jazbah nama dia. Tu tendok. Duduk situ 10 minit tak apa lah. Itu cara dia. Cara dia.
Sikit lagi ya. Sekalipun tidak ada jalan lain untuk dilewati, maknanya dilewati maknanya dilalui. Segala orang yang soleh itu tidak mengumpangkan dirinya semisal solah di jalanan atau dari depannya solah longgar. Untuk ini bagi yang akan menepati tempat longgar itu boleh menerjangkan ni dia buka jalan. Jadi orang nak lalu tu dia boleh ke jalan. Furjah mana? Kita tahu dah. Kalau kita nak keluarkan orang belakang ni. Furjah mana? Bilalang pula. Bijalang. Kasap. Itu mon. Tu. Gitu dia buatnya. Untuk itu bagi yang akan menepati tempat longgar itu boleh mengerjakan barisan solat sekalipun banyak sehingga longgar itu dapat dipenuhi. Jadi kita boleh buka jalan tu, sudah buka tempat yang longgar, tempat yang kosong boleh kita bersolat tu. Orang maya akhir tu. Dan makruh memalingkan muka dan makruh malingkan muka tanpa suatu kepentingan dalam solat. Apa yang ada yang berpendapat haram. Dan bahkan pendapat ini dipilih sebagai berdasar hadis sahih. Allah selalu dapati hamba itu tempat di solat. Artinya dengan limpahan rahmat dan redanya selagi tidak memalingkan mukanya. Kalau ia berpaling, Allah berpaling daripadanya. Ini kena jaga baik. Ini satu tambih ni. Jangan paling muka ke lain dalam semayang. Paling muka ada kaitan dengan Tuhan. Paling muka ada hubungan dengan Allah. Paling muka ada rasa hati kita dengan Allah. Sebab itu kalau kita semayang baca Quran dalam semayang, kita pindah hati kita tidak pada Allah, ingat Quran ni. Mana ada ajaran gitu. Sunat kita semayang tu, khusyuk tu menghadap tempat kita sujud, bukan baca Quran ni tau. Ini dia. Nak buat boleh. Mana contoh? Nak buat boleh pahala, tapi yang ini nak buang, pergi tinggal Allah tu, ingat Quran ni. Sedangkan masa itu kita ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sambung semula. Wallahu alam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inna nas'aluka ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Rahman ya Allah, ya Rahim ya Allah, ya Tawwab ya Allah. Rabbana atina hasanatan wa qina adzaban nar. La sablu wujudun siwaka ya Rabbana. Wa sallallahu ala sayyidina walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim.